inspirasi, inforia, Islami, semuanya di KIM. إلهي لست للفردوس أعلى ولا أقوى على نار الجحيم الله فهب لي توبة واغفر ذنوبي فإنك غافر الذنب العظيم إلهي لست للفردوس أعلى ولا أقوى على نار الجحيم الله فهب لي توبة واغفر ذنوبي فإنك غافر الذنب العظيم Tuhanku, aku tidak layak untuk syurgamu, tetapi aku tidak pula sanggup menanggung siksa nerakamu. Dari itu kurniakanlah ampunan kepadaku, ampunkanlah dosaku. Sesungguhnya Engkaulah pengampun dosa-dosa besar. Tuhanku, aku tidak layak untuk syurgamu, tetapi aku tidak pula sanggup menanggung siksa nerakamu. Dari itu kurniakanlah ampunan kepadaku, ampunkanlah dosaku. Sesungguhnya Engkaulah pengampun dosa-dosa besar. Ilahi lastu lil firdausi a'la wala aqwa ala naril jahim Allah fahab li taubatan waghfir dhunubi fa innaka ghafirul dhanbil azim ilahi lastu lil firdausi a'la wala aqwa ala naril jahim Allah fahab li taubatan waghfir dhunubi fa innaka ghafirul dhanbil azim. Dari kecil, ayah adalah segalanya bagi saya. Apa yang ayah buat, saya pun buat. Ayah minat melukis, saya pun minat. Ayah suka marisan, saya pun suka. Ayah suka makan apa saja, saya pun sama. Sehinggalah ayah didapati tidak lagi sihat seperti dulu. Kini, saya memilih gaya hidup serta pemakanan yang lebih seimbang. Begitu juga dengan ayah. Untuk nasi, kami memilih beras Faiza Taj Mahal. Ia lebih sesuai untuk kami sekeluarga. Amalkan gaya pemakanan yang lebih sihat dari sekarang. Beras Faiza Taj Mahal, kurang kanji serta tinggi serat. Aduh, sakit lutut. Gel Amani. Aduh, sakit lutut. Gel Amani. Aduh, sakit lutut. Gel Amani. Sakit lutut? Sapulah Gel Amani. Dapatkan dari wakil jualan di seluruh negara atau WhatsApp 01999966686. Gel Amani, gel sapuan lutut pilihan ibu dan ayah. Gel Amani.
Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Umi Abi, inilah kelas matematik yang abang nak. Terima kasih Umi Abi. Hantar abang ke home terapi matematik. Anda tercari-cari kelas matematik yang buatkan anak anda gembira dan ceria? Home terapi matematik jawapannya. Sesuai bagi anak berusia 6 tahun hingga 17 tahun. Layari www.home.edu.my atau hubungi 013-443-4110. Jika anda mencari peluang bisnes franchise pendidikan, mari bersama kami membina generasi yang cintakan matematik. Definitely a place to start. Wow, Amjad Millennium buat promosi istimewa. Dapatkan telekor percuma dengan pembelian Al-Quran. Tulisan yang jelas, ada mukjam hadis Nabi sejarah Islam, dan yang paling istimewanya ada QR code. Boleh buat semakan bacaan. Jadi tak perlu lagi ragu-ragu dengan bacaan Al-Quran kita. Amjad Millennium juga menerima pembelian untuk dihantar ke masjid, institusi agama dan golongan asrah yang perlukan Al-Quran. Sambil kita membeli, sambil kita membantu sesama Islam kita. Maklumat lanjut layari laman sesawang amjadmillennium.com serta boleh dapatkan dengan ejen sah kami atau boleh hubungi talian 09531-9053. Assalamualaikum pendengar. Saya Imam Muda Hassan. Tuan-puan, mari kita ringankan beban saudara Islam kita yang dalam kesusahan dengan bersedekah. Sedekah tidak pernah merugikan, bahkan menyebabkan harta berganda dan melimpah ruah. Jangan takut dan jangan berkira-kira dalam bersedekah daripada harta kita. Tidak akan pernah miskin bagi sesiapa yang bersedekah. Layari segera serantaumuslim.org.my. Sedekah Serantau Muslim. Nak dengar rancangan santapan jiwa untuk kehidupan? Semuanya ada di IKIM. Inspirasi Inforia Islami. Inspirasi Inforia Islami tentunya hanya di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Alhamdulillah, waktu ini kita bersiaran untuk perkongsian pesona Rizara bersama dengan Ustaz Muhammad Abdul Amin. Nampak Ustaz dah bergerak dah tu kat ujung talian. Untuk anda rakan pendengar yang berada di FB IKIM FM, YouTube channel IKIM, boleh menonton Ustaz berada di Argentina lagi Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih banyak Ustaz. Cari juga kan macam mana tu untuk sama-sama kita dapat berkeudara hari ini. Berada di line berdua tapinya masih sama lagi misinya untuk berkongsi ilmu. Alhamdulillah. Ustaz, hari ini kita nak berkongsi tentang apa Ustaz? Untuk berkongsi bersama rakan-rakan kita, silakan. Okey, Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa man nasara wa ala hadrati Allah di JKIT. Saudara berseluruh, ibu-ibu, akak-akak, ayah-ayah, sahabat-abang yang saya sayangi dan saya doakan dan kebaikan sekalian. Alhamdulillah. Pertama, syukur Allah Subhanahu wa taala. Maknanya dengan limpahan kurnia dan rahmatnya kita sama-sama dapat berkeudara walaupun dijurangkan dengan batas geografi yang cukup berbeza, tapi alhamdulillah kita dapat menyempurnakan pesona di Zahra kita. Okey, pada pagi yang berbahagia ini saya nak kongsikan mengenai, kita bincang mengenai kecerdikan emosinya di JKIT dan seluruh ibu-ibu, akak-akak, abang-abang saya sekalian kan. Okey, kita mulakan pagi ini dengan kita memahami apakah yang dikatakan pandai, cerdik dan juga bijaksana. Okey, apakah yang dikatakan orang pandai, orang cerdik dan orang bijaksana? Okey. Jadi apabila kita bicara mengenai kecerdikan emosi ataupun kebijaksanaan emosi ataupun emotional intelligence, so kita nak bicara mengenai pandai, cerdik dan juga bijaksana. Okey. Jadi maknanya apabila kita sebut mengenai pandai dulu, stage pertama ataupun tangga pertama, kita perlu menjadi orang yang pandai. Okey, pandai ni apa? Pandai ni adalah orang yang belajar. Mana orang yang maksudnya dia ada ilmu, dia belajar dan ada ilmu, itu adalah orang yang pandai. Okey. Bijaksana, cerdik ni pula bagaimana? Cerdik adalah orang yang ada pengalaman. Maknanya dia melalui satu benda, dia dapat pengalaman dan dia ada kecerdikan di situ. Okey. Belum tentu orang yang pandai itu cerdik. Okey, maknanya ada orang yang belajar dia pandai, tapi maknanya belum tentu dia cerdik. Okey, maknanya bila kurang pengalaman, kecerdikan itu agak kurang. Okey, dan apakah yang dikatakan orang yang bijak? Orang bijak ni adalah gabungan antara pandai dan juga cerdik. Maka lahirlah orang yang bijak. Sebab itu dalam Islam kalau kita lihat bagaimana kita disuruh untuk belajar dan jangan berhenti belajar, dan akhirnya kita ada pengalaman, dan ada pengalaman jadilah kita satu orang yang cerdik, orang yang bijaksana yang kita panggil. Maknanya kita perlukan kepandaian, dan kita belajar,
kita perlukan kecerdikan dan kita ada pengalaman, dan kita perlukan gabungkan antara cerdik dan pandai. Mana kita belajar dan juga kita ada pengalaman, maka lahirlah orang yang bijaksana. Dan satu lagi yang kita kena faham adalah setinggi-tinggi bijaksana apabila dia dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu setinggi-tinggi bijaksana. Dalam Al-Quran kita boleh lihat dalam surah Al-Baqarah ayat 282 Allah Subhanahu wa taala menyebut auzubillahi minasyaitonirrajim wattaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kamu kepada Allah dan Allah akan mengajar kamu ilmu. Wallahu bikulli syai'in alim. Dan Allah, sesungguhnya Allah itu bagi setiap sesuatu maha mengetahui. Okey, kita balik kepada pengurusan emosi kita. Tuan-tuan, ibu-ibu, ayah-ayah, abah-abah, kakak serta adik-adik yang saya sayangi dan saya doakan yang kebaikan sekalian. Okey. Jadi bila kita bicara mengenai emosi, sepanjang kita tahun ini kita belajar dan kita fokus kepada kecerdikan emosi. Bagaimana kita nak melahirkan kecerdikan emosi? Kita belajar mengenai warna-warna mengenai emosi secara umumnya. Secara kita panggil super trait dia. Ada orang yang warna merah, ada orang warna hijau, ada orang warna biru, ada orang warna kuning. Bila kita bicara mengenai maknanya super trait dalam emosi-emosi ini, maka kita akan dapat memahami. Dan bila kita faham, kita tahu mana kita ada ilmu. Okey, bila kita ada ilmu, maka kita pandai. Kita tak cakap kita pandai lah. Dan maknanya dengan sendirinya, maknanya kita kena tahu bahawa kita ada satu takut ilmu yang lain. Yang Allah Subhanahu wa taala sebut bahawa la yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun. Tidak akan sama orang yang ada ilmu dengan orang yang tidak ada ilmu. Maknanya orang tu dah satu stage kita katakan pandai daripada sudut inilah. Ada bukan pada semua benda, pandai daripada sudut ini. Okey. Kemudian apabila kita praktiskan apa yang kita belajar, maka kita akan ada pengalaman. Berhadapan dengan orang kuning macam ini, kan? Berhadapan dengan orang biru macam ini. Kita belajar macam ini, kita aplikasikan, maka kita akan ada kecerdikan di situ. Macam mana cara kita nak mengaplikasikan? Suami kita ni adalah orangnya kuning, mak mertua kita orangnya hijau. Kita nampak kepelbagaian mak kau hijau. Ini contoh kan. Maksudnya maknanya emosi dia tu kan. Bapak mertua pula orangnya biru, suka bergurau kan. Kita ni pula orangnya merah kan. Jadi macam mana cara kita nak menyesuaikan dengan emosi-emosi itu perlukan pengalaman. Sebab itu saya suka ingin mengesyorkan. Ada orang banyak tanya saya, dia kata, Ustaz, kalau kita ada katakan mak mertua yang kita tak boleh nak pergi kan, memang emosi sentiasa bertembung, boleh tak saya nak avoid tu mana kita nak larikan diri, kita tak nak berhadapan dengan dia, kita tak mau jumpa dia. Saya kata itu boleh, maka pulang pada kita. Kalau memang kita jumpa dia, maka kita ganggu emosi, boleh. Cumanya kita akan rugi satu benda. Apa dia? Kita lari daripada mendapat pengalaman berurusan dengan orang yang emosinya begini. Maknanya kita mungkin pandai, ada ilmu, tapi kita tak lari daripada untuk mendapat pengalaman. Betul, hari ini kalau kita tak suka pada satu orang, kita boleh, itu diri kita boleh untuk avoid, kita boleh untuk jauhkan diri. Tapi rugi satu benda adalah kita tak dapat pengalaman macam mana nak berurusan, macam mana cara nak aplikasikan ilmu yang kita belajar ini pada orang-orang yang berbeza. Okey, dan bila gabungan, kita hari ini tahun ni kita belajar mengenai emosi. Kerana kita ada pengalaman, kita aplikasikan di office, di keluarga dan sebagainya. Maka dengan sendirinya Allah SWT bagi kita ilmu, bagi kita pengalaman, kita akan naik ke satu tahap lagi, dipanggil orang yang bijaksana. Ini kita panggil kecerdikan emosi ataupun kebijaksanaan emosi, emotional intelligence kita panggil kan. Sebab apa? Gabungan itu adalah gabungan antara cerdik dan pandai, lahirlah orang yang bijaksana. Sebab itu bila kita sebut orang yang bijaksana, kenapa? Sinonim dengan orang-orang yang lebih senior umurnya, lebih tua lah kita panggil kan. Kenapa? Memang kita kena terima hakikat dia adalah ada kebijaksanaan pada dia. Sebab apa? Bukan saja dia ada ilmu, tapi dia ada pengalaman yang mungkin kurang pada budak-budak muda. Walaupun budak muda pandai, belajar di universiti contohnya kan, banyak maklumat dia tahu, banyak maklumat telah ditransfer kepada dia, tapi dia belum mencapai satu kebijaksanaan
kalau tidak cukup pengalamannya itu. Kan? Jadi ada pengalaman, ada ilmu, baru jadi orang yang bijaksana. Dan macam mana saya sebut tadi, setinggi-tinggi bijaksana apabila dia dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila dibantu oleh Allah, itu Allah sebut wattaqullah wa yu'allimukumullah. Sebab tu bila kita belajar ilmu pengurusan emosi ini, kita ada ilmu, kita cuba dapatkan pengalaman, gabungkan supaya kita ada kebijaksanaan, tetap hati itu tawaduk. Tawaduk tu maknanya hati itu bergantung pada Allah, tetap kita mohon pada Allah, tetap berdoa kepada Allah, tetap bangun malam mendoakan pasangan kita, supaya apa? Allah bagikan ilmu-ilmu yang di luar lagi yang kita mungkin akan menjangkau kefahaman kita itu. Kan, setinggi-tinggi bijaksana apabila kita dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan, dari mana taklah kita dah belajar dalam Personal Zahra ni dah dekat setahun kan. Kemudian kita berasa bang, aku tahu dah masalah kau bang kan. Susah rumit masalah kau ni. Kita jadi sombong pula kan. Kita jadi action pula kan. Bukan begitu. Hati tetap tawaduk supaya kita dianugerahkan dengan setinggi-tinggi bijaksana, iaitu daripada Allah Subhanahu wa taala. Okey. Kita mungkin berhenti sebentar, kita sambung kejap lagi. Macam mana cara nak kita belajar dan macam mana cara nak dapat pengalaman, dan kita lanjutkan lagi perbincangan kita sudah advance-nya. Beza orang yang berilmu, orang yang berpengalaman dan orang yang ada ilmu dan pengalaman. Maksudnya orang pandai, orang bijak dan orang bijaksana. Ada perbezaan di situ. Kan, daripada sudut cara dia membuat keputusan. Ya, Masya Allah. Terima kasih banyak Ustaz ni. Kita tahu beza antara pandai, cerdik dan bijaksana. Tadi Ustaz kata tadi kan, Masya Allah. Nanti kita akan belajar cara macam mana. Tadi Ustaz dah katakan, lepas kita berhenti rehat seketika. Sebab ramai juga yang tanyakan soalan yang sama macam Ustaz. Macam mana kalau saya orang merah, tapi saya nak belajar, tak nak lari, tapi nak belajar berdepan dengan situasi merah, dan juga orang lain yang berdepan yang berbeza warnanya. Warna-warna tu nak kena ingat semula lah kan. Warna-warna kita tu. Ustaz dah ulang banyak kali. Jadi untuk anda rakan-rakan jangan ke mana-mana. Teruskan kesetiaan bersama kami tentunya hanya di IKIM Inspirasi Inforia Islami menerusi perkongsian Personal di Zahra. Rasulullah, perjuanganmu mengharungi jalan penuh berduri. Bukan sekadar hati dilukai, namun tubuh juga disakiti. Kau berdakwah menuju jalan ilahi, menghapus amalan menyembah duniawi. Langkahmu tak sekali-kali terhenti, segala dugaan tetap kau hadapi. Tabahnya di kau berjuang, bertemankan para sahabat tercinta, demi maruah agama yang utama kau pertahankan. Dikala kau dijanjikan wanita, kuasa dan segulung harta, engkau membantah sepenuh jiwa demi agama Islam yang tercinta. Sepanjang usiamu kau korbankan demi melihat umatmu berjaya, membawa Islam ke arah kejayaan. Tabahnya di kau berjuang, bertemankan para sahabat
Inspirasi Inforia Islami tentunya hanya di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia kembali bersiaran menerusi rancangan Pesona Rizara bersama dengan Ustaz Muhammad Abdul Alamin untuk perkongsian kita pada hari ini cerita tentang kecerdikan emosi, tapi beza antara pandai, cerdik dan juga bijaksana. Dan bijaksana tu yang penting ada bantuan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ustaz kongsikan tadi awal tadi. Ada juga yang bagi komen Ustaz kata, adakah ini yang dikatakan sebagai pandai tak boleh diikut? Sebab apa? Sebab pandai tapi tak ada cerdik tu kan, dia kadang pandai saja atau macam mana sebenarnya Ustaz, kita kongsikan macam mana cara nak belajar dalam kehidupan kita ni. Ada emosi berbeza-beza tapi kita raikan emosi kita dan emosi orang lain. Ustaz silakan. Okey, jom kita bicara mengenai macam mana kita dah bincang secara konsep dia. Apa itu pandai, apa itu bijak dan apa itu cerdik dan apa itu bijaksana. Sekarang mari kita kongsikan macam mana cara jadi pandai. Bukan memandai-mandai. Mandai-mandai itu orang tak ada orang itu orang tak nak belajar. Dia nak jadi orang pandai. Okey, ada 3 cara macam mana cara nak dapat ilmu, nak jadi orang pandai. Yang pertama apa? Memang kena banyak membaca. Okey, ayat pertama yang Allah Subhanahu Wa Taala turunkan adalah galakkan membaca. Iqra. Tetapi bukan semua benda bagus dibaca. Sebab tu dalam Al-Quran Allah sebut Iqra, Allah tak berhenti begitu saja. Allah kata Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Memang kena banyak membaca. Orang-orang yang berjaya dalam hidup dia adalah orang yang banyak membaca dalam hidup dia. Maksudnya Quran pun sebut Iqra pertama, maknanya bacalah. Tapi bukan semua benda bagus dibaca. Benda-benda yang bermanfaat saja masukkan ke otak kita untuk kita pandai. Makin banyak kita baca, makin pandailah seorang itu. Okey, yang keduanya macam mana? Yang keduanya adalah dengan menghadiri majlis ilmu. Maknanya daripada lidah orang yang menyampaikan. Kita tengok banyak galakan-galakan untuk menghadiri majlis ilmu. Sebab dalam hadis Nabi SAW sebut bagaimana hatta hutani fil bahar, sehingga ikan di lautan juga mendoakan orang yang duduk dalam majlis ilmu. Kita hari ini dalam Pesona Rizara, sebahagian daripada majlis ilmu, kita spend masa kita peruntukkan masa kita. Ikan di lautan, saya biasa menyelam. Kalau menyelam tengok ikan-ikan jerung ke, ikan-ikan apalah, cantik-cantik Nemo dan sebagainya, saya selalu cakap dengan dia. Dan saya kata terima kasih lah, doakan dia. Kami semua kat dalam majlis ilmu ni kan, ikan tu tengok saya agaknya tak ada faham tak apa saya cakap tu kan. Tapi dalam hadis sebut sehingga ikan di lautan juga mendoakan orang yang ada dalam majlis ilmu. Dan yang ketiga adalah dengan cara jalan kita berfikir. Dengan berfikir itu mendatangkan ilmu. Berfikir ni kena usaha macam mana belajar, macam mana dengan membaca juga. Kebanyakan orang malas untuk berfikir. Sebab itu orang lebih suka untuk terus menghukum. Dia tengok orang tak patutlah, orang tak baguslah, orang tak inilah. Maknanya dia akan terus menghukum sebab malas nak bertabayun, kita panggil, nak cari fakta yang betul, yang tepat. Maknanya dia terus malas fikir, terus nak menghukum saja. Itu bagaimana cara kita nak jadi pandai. Okey, mana dapatkan ilmu. Sebab itu apabila kita tengok mana Islam semakin berkembang di seluruh dunia, universiti pertama di dunia adalah milik orang Islam, supaya nak jadikan seluruh umat Islam pandai paling kurang. Universiti perempuan, universiti pertama di dunia adalah Universiti Al-Azhar. Universiti perempuan pertama di dunia, universiti perempuan pertama di dunia adalah universiti milik orang Islam, berada di Samarkand di Uzbekistan. Sekarang ni di Uzbekistan universiti pertama. Sebab talabul ilmi faridatun ala kulli muslim wal muslimah. Menuntut ilmu itu wajib bagi orang muslim, lelaki dan juga perempuan. Maknanya itu untuk jadi pandai. Okey. Bagaimana pula rahsia untuk kita jadi cerdik pula, untuk dapat pengalaman? Untuk dapat pengalaman ada 3 cara juga. Yang pertama, memang kena melalui benda itu. Mana-mana pengalaman dia kena aus, kena ada jam dia. Contoh macam saya ngajar diving. Orang nak terror diving kena selalu diving. Sebab dia pengalaman. Dia bukan buku belajar. Saya berkuda. Sama juga, nak terror berkuda kena ada aus dia, kena ada jam dia. Nak mahir dalam beremosi, memahami emosi orang, kena ada jam dia, kena melalui benda itu. Lepas tu saya cakap tadi, kalau kita cuba lari daripada masalah
berkomunikasi dengan manusia, tak nak bergaduh. Ya, itu pilihan kita memang bagus. Tapi kita dah rugi satu peluang untuk kita belajar secara pengalaman macam mana nak handle orang-orang yang demikian. Kita lari, kita tak berhadapan dengan benda itu. Itu rugi. Sebenarnya lebih baik kita belajar, kita berhubung, kita dah belajar, kita dah pandai. Kita tak cakap kita pandai, itu maksudnya dengan sendirinya kita telah ada ilmu. Maksudnya kita aplikasikan. Sebab tu pengalaman saya, orang yang faham forensik insan, orang yang faham pengurusan emosi ni, dia apply untuk 500 orang, dia akan jadi mahir. Dia ada pengalaman dah. 500 orang tak banyak tau. Isteri kita seorang, ipar ada 5 orang, adik-beradik kita 5 orang, dah 10 dah. Bapak mertua dengan mak mertua 2 orang. Bapak kita, mak kita 2 orang. Pakcik kita, satu pakcik, satu belah mak 13 orang. Orang dulu, yang ni 16 orang. Belum kawan-kawan office, kawan-kawan sekolah lama. 500 orang tu tak banyak sebenarnya. Kita apply untuk 500 orang, kita mahir dalam pengurusan emosi. Kena lalui, itu syarat pertama. Maknanya belajar kerenah orang lah Ustaz. Belajar kerenah orang. Belajar kerenah anak kita, tengok kerenah dia, kita belajar. Oh, ini orang dia. Dan bila kita telah dipanggil Allah futuh ni, Allah buka benda tu kat kita, kita akan macam kita macam drama kita tengok keliling kita. Orang macam gini, orang macam gini, orang macam gini. Drama, macam drama kita tengok. Okey. Itu yang pertama. Jadi batu dalam salinkan surah At-Taubah ayat 105. Surah At-Taubah ayat 105, Allah SWT sebut, wa qulik malu, buat beramallah. Beramal tu mana praktis. Wa qulik malu, praktis. Fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Maka Allah akan menilai, orang beriman akan menilai, Rasul akan menilai. Praktis. Ada benda-benda yang kemahiran, skill, praktis untuk kita dapat kecerdikan itu. Okey. Kemudian yang keduanya, cara mendapat kecerdikan adalah dengan mengambil iktibar. Jadi mana kadang-kadang ada benda-benda yang kita lalui, kita bukan sengaja melalui benda itu. Tiba-tiba benda tu datang, contohnya. Contoh macam dalam pengurusan emosi. Ada benda yang kita saja nak tengok, ada benda tak sengaja. Kita berjalan naik kereta, ada orang langgar kereta kita. Motor terlanggar kereta kita. Itu kan tak sengaja. Maknanya ambil iktibar, fikir, ambil pengajaran daripada setiap pengalaman yang kita lalui hari-harian. Dan yang ketiga caranya adalah dengan banyak bergaul dengan manusia. Contoh pada hari ini katakanlah saya tengok DJ Kak Yati. DJ Kak Yati saya tengok selalu panjat gunung. Dia biasa jumpa orang gunung. Saya biasa jumpa orang laut. saya biasa jumpa orang laut. DJ Kak Yati biasa jumpa orang gunung. Bila saya jumpa DJ Kak Yati, perbualan yang saya suka adalah apa pengalaman DJ Kak Yati yang boleh saya ambil sebagai satu pengajaran bagi saya. Barulah perbualan kita tu bergaul dengan ramai orang. Katakan DJ Kak Yati naik gunung, suka panjat gunung dah 5 tahun. Dan saya dalam bunyi diving lebih 20 tahun. Maknanya ada benda 20 tahun pengalaman saya boleh simpulkan dengan beberapa perkataan yang DJ Kak Yati tak perlu melalui 20 tahun tu pengalaman tu. Saya bukan orang naik gunung. Kata DJ Kak Yati banyak orang yang 5 tahun naik banyak gunung kan. Saya tak tahu macam mana cara naik gunung dengan selamat. Mungkin DJ Kak Yati melalui benda itu 5 tahun. Dalam beberapa perkataan saya boleh mengambil manfaat benda itu. Sebab tu kenapa dalam hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi, Nabi SAW menyebut bahawa antara benda yang memanjangkan umur adalah bersilaturahim. Kenapa bersilaturahim itu? Jumpa orang, ambil pengalaman dia untuk iktibar kita. Kenapa benda itu Nabi sebut sebagai antara benda yang memanjangkan umur? Sebab apa? Umur dia, katakan kita dah bergaul dengan orang yang umur 80 tahun pengalaman. 80 tahun tu kita boleh ambil, kita boleh belajar daripada dia mungkin dalam masa beberapa bulan saja. Kenapa? Kerana kita suka bersilaturahim. Jadi ini cara bagaimana untuk kita dapat pengalaman, bagaimana untuk kita dapat kecerdikan. Okey, sebelum kita akhir pertama tolong salinkan perkataan saya ini Tolong salinkan perkataan ini. Okey. Kita sedang bicara mengenai orang pandai, orang cerdik dan orang bijaksana. Okey. Orang yang pandai adalah orang yang tahu apa dia nak. Dia dah belajar ilmu, kan? Mana dia belajar ilmu, dia tahu apa dia nak. Okey, contoh hari ini kita belajar pasal pengurusan emosi.
Kita tahu apa yang kita nak. Aku nak supaya communication aku ni lebih bagus, komunikasi lebih baik. Aku nak ambil nak tengok anak ni macam mana cara kita nak handle anak yang hijau ni kan, marah sikit nangis kan. Mana apa yang kita nak. Itu orang yang pandai. Ada ilmu, dia tahu apa dia nak. Sebab kadang-kadang ada orang dia tak tahu apa dia nak. Dia blur, dia tak tahu apa dia nak. Kan? Dalam hidup dia pun tak tahu apa tujuan hidup dia. Sebab ilmu tak ada. Tak ada kepandaian itu. Otaknya tak ada pengisian. Orang yang pandai adalah orang yang tahu apa dia nak. Okey. Orang yang banyak pengalaman, mana orang bijak kan? Orang bijak. Orang bijak adalah orang yang tahu apa yang dia tak nak. Beza kan? Beza. Orang yang bijak, orang yang tahu apa yang dia tak nak. Contoh hari ni, kita ada ilmu. Saya nak makan. Okey, saya nak makan nasi. Okey. Itu orang yang pandai. Okey, saya makan nasi, saya suka makan sedap-sedap. Orang yang bijak, orang yang tahu apa dia tak nak pula. Okey, saya nak makan nasi tapi tak nak nasi yang banyak dia punya kanji contohnya. Jadi sebab pengalaman dia makan, pengalaman dia bergaul dengan doktor, dengan pakar nutrisi, akhirnya dia tahu apa yang dia tak nak. Maknanya orang yang pandai adalah orang yang tahu apa dia nak. Orang yang bijak, orang yang tahu apa dia tak nak. Sebab dia dah melalui dia. Dia ada pengalaman. Dia tak boleh cakap macam ni. Dia tahu apa yang dia tak nak. Dia tahu. Dia pandai saring. Dia pandai saring benda tu. Sebab itu kenapa orang yang pandai belum tentu dia bijak. Sebab dia nak. Belum tentu benda nak tu bagus tu dia. Jadi orang yang ada pengalaman dia tahu. Ni tak perlu. Dia tahu benda tu. Benda tu yang kita nak dapat. Dan orang yang gabungan pandai dan cerdik adalah lahir orang bijaksana kan. Okey. Orang yang bijaksana ni pula orang yang faham bila masa nak, bila masa tak nak. Dia faham. Okey, contoh nak senang faham tadi kan. Okey, saya nak makan. Okey, saya nak makan. Saya tahu apa saya nak makan, saya tahu apa yang saya tak nak makan. Maknanya ada pandai, ada cerdik. Tapi saya datang ke kenduri kahwin. Kan? Walaupun nasi yang biasa saya makan tu kurang kanji dia, kurang dia punya karbohidrat dia kan. Tapi dalam kenduri kahwin, kita memahami takkanlah orang semata-mata nak hidangkan kita nasi yang biasa kita makan dan takkan kita tak nak makan. Orang bijak depan dia timbang benda tu. Sebab itu setinggi-tinggi bijaksana apabila dibantu oleh Allah, dia ada firasat hati. Bila masa nak, bila masa tak nak. Benda tu pertimbangan. Ya Allah bantu rasa hati dia tu. Jadi dalam keluarga, dalam emosi sama juga. Baca contoh kan, kita merah contohnya kan. Kita nak macam ni, nak macam ni. Itu orang pandai. Orang cerdik, dia tahu apa yang dia tak nak. Kita merah. Tapi dengan isteri, dengan anak yang ini, kita tak boleh nak merah sangat. Dia tahu apa yang tak boleh. Tak nak. Orang bijaksana adalah dia faham bila masa perlu tonjolkan, bila masa perlu reserve dulu, bila masa perlu paparkan, bila masa perlu sembunyikan. Sebab kalau semua benda kita nak cakap, saya merah, saya cakap terang je. Saya peduli apa contohnya. Bila kita cakap semua benda secara terang, mungkin boleh merosakkan hubungan. Kan? Maksudnya kan tidak boleh berterus terang dalam beberapa perkara. Antaranya adalah maknanya kalau berlaku mudarat, makpit tanya dia, tanya ada satu orang makpit tanya kita, pakcik, ni orang sebelah ni balik kampung mengundi ke? Kan kita baca seminggu aku dengar. Kalau kita cakap jujur tak boleh. Maknanya walaupun kita aku peduli apa, aku tahu tegang je orangnya, tak boleh. Orang bijak dia faham bila masa perlu cakap, bila masa perlu tak cakap. Kan? Benda tu. Okey. Jadi pada hari ini kita bukalah untuk soalan, apakah yang dikatakan pandai, cerdik dan bijaksana, dan macam mana cara nak mendapat benda itu. Fokus kepada pengurusan emosi yang telah kita bincangkan.
selama hampir setahun ini. Wallahualam. Masya Allah. Terima kasih banyak Ustaz dengan contoh-contoh tu terbayang pula kenduri kahwin nasi samin Ustaz, nasi minyak macam tu. Tapi yalah kalau orang bijaksana dia tahu dia bukannya sekadar menolak tapi dia makan sikit mungkin Ustaz kan, tapi untuk jaga hati je. Jaga hati tu pun orang bijaksana sebenarnya. Kita ada soalan daripada Encik Tuan Rashid, Tuan Rizal Rashid tanyakan soalan Ustaz, kata soalannya berbunyi begini. Ustaz, possible tak, ada kemungkinan tak orang muda macam kami, macam kita lah Ustaz kan, orang muda bila belajar dengan orang yang lebih berusia boleh dapat kebijaksanaan mereka. Macam kita serap, macam contoh Ustaz lebih berusia, saya kurang kan, saya belajar daripada Ustaz, saya dapat kebijaksanaan Ustaz. Macam tu boleh ke? Okey. Menjadi terbaik di dalam kita punya circle, menjadi terbaik di dalam kita punya circle, kita punya lingkungan, dengan lingkungan, dibandingkan menjadi orang yang paling curut tapi dalam lingkungan orang yang hebat. Okey, sekali lagi biar tak confuse. Sebenarnya mana satu ni kan pening kepala. Okey, sekali lagi saja. Kita menjadi contoh katakanlah umur kita 30 tahun contohnya kan. Ketika kita 30 tahun kita menjadi terbaik dalam umur kita, kawan-kawan kita semua biasa-biasa, kita dah macam sangat hebat sangat kan. 30 tahun kita dalam circle kita terbaik dibandingkan dengan umur 30 tahun kita tapi kita bergaul dengan orang yang CEO, maknanya yang umur 60 tahun, yang jutawan dalam konteks bisnes contoh kan, lebih bagus. Circle itu lebih bagus. Walaupun kita nampak orang paling tercorot, tapi kita banyak boleh mengambil iktibar. Sebab itu circle kawan-kawan sangat penting. Okey, jadi balik kepada Tuan Rizal bertanya tadi, maksudnya berguru dengan orang yang berpengalaman dan banyakkan berguru sangat bagus. Kan, macam contoh Tuan Rizal, saya kenal kan, dia berguru dengan pakar, maksudnya public speaking bertaraf dunia. Orang tu nak jadi bertaraf dunia bertahun-tahun cari formula. Dan kita berguru dengan dia boleh dapat dalam beberapa ketika saja rahsia dia. Sebab tu berguru dengan orang yang bagus, guru yang bagus sangat penting ya. Di belakang orang hebat ada guru yang hebat. Dan kita tengoklah mana-mana pun. Dan Rasulullah SAW sendiri maknanya dibimbing oleh Allah dan juga malaikat Jibril. Di belakang Imam Muslim ada Imam Al-Bukhari. Di belakang Muhammad Al-Fatih ada Syamsuddin Al-Wali. Di belakang orang hebat dia ada guru yang hebat. Maksudnya teruskan belajar, teruskan ambil pengalaman hidup ni supaya kita berada dalam lingkungan orang-orang yang hebat. Dan kita sentiasa jadi hebat lah. Dan hebat di sini adalah hebat maknanya berbanding diri kita yang semalam, bukan di kalangan orang lain. Kita perlu jadi hebat berbanding dengan diri kita yang semalam, bukan banding orang tu, bukan banding orang ni. Kalau kita banding orang tu, orang ni takut jadi sombong, ataupun apabila telah sampai satu level kita rasa aku dah paling okey dah, kita akan meningkatkan diri lagi waktu tu. Wallahualam. Ustaz, dia akan menjadikan seorang tu matang lebih cepat ke Ustaz? Macam cepat daripada usia. Kadang-kadang ada orang tu macam nampak lebih matang daripada usia. Itu adakah itu juga indikasi bijaksana Ustaz? Betul. Maksudnya kenapa ada orang yang lebih matang daripada usia dia? Sebab dia bergaul dengan orang lebih berumur daripada dia. Maksudnya dalam secara tak langsung dia belajar, dia pandai, dia dapat pengalaman daripada orang itu, dia jadi bijak. Dia jadi cerdik. Dan gabungan dua tu dia jadi bijaksana. Okay. Bergaul lah. Ramai-ramailah kita bergaul insyaAllah. Kita seterusnya ada Wan Zumusni. Wan Mustafa tanya, Assalamualaikum Ustaz. Boleh tak kongsikan tips untuk pagar diri dari energi negatif yang emosi merah? Saya tak mahu lari katanya. Saya mahu belajar menangani. Apakah saya perlu diam? Bila nasihat dia sentak pula. Maksudnya berdepan orang merah rasanya ni. Okey. Kita ada pilihan untuk kita lari, tapi bagus kalau kita tak lari. Sebab kita akan belajar cara nak maknanya mengurus benda itu. Okey, tips bergaul dengan orang merah ni, kita memang kena belajar pakai baju kalis peluru. Kalis peluru emosi Sebab orang merah ciri-ciri dia kalau negative way, dia ada reaksi spontan, mulut longkang, dia tak kira, dia nak cakap-cakap aja. Kan? Tapi kadang-kadang bagus dia very present. Orang merah ni agak present orang ni. Agak present. Orang cakap-cakap ni kan. Jadi kadang-kadang benda-benda dia cakap tu walaupun sakit hati, tapi benda tu betul kadang-kadang.
Sebenarnya belajar untuk garis peluru lah. Ketepikan kita punya emosi yang terasa, sentap apa semua tu. Maknanya bentuk untuk alat niat. Fokus aku ni nak belajar. Macam mana cara handle dia. Kena maki, kenapa semua, belajar. Dan minta pada Allah tu ada ketahanan. Nanti kita akan dapat kebijaksanaan tu. Kita dapat dia belajar, mana kita ada satu stage yang pandai. Nanti kita akan dapat kebijaksanaan bila kita bergaul dengan maknanya mengurus emosi berbagai ni. Allah lah. Bergaul tu maksudnya bila dia macam sentap macam tu, kita kena diam je ke ataupun kita boleh balas sebenarnya Ustaz? Sama-sama naik. Okey, kita dah belajar pada kelas yang lepas maksudnya orang kalau merah yang apa dia perlu, dia perlu kebiasaannya adalah sama ada dia perlu biru ataupun dia perlu kuning. Orang kalau merah ni kita boleh tengok dia, itu kena belajar. Sebab tu kena ada pengalaman. Okey. Dia tunjuk merah, marah-marah, maki-maki. Adakah dia perlu biru? Kalau perlu biru sebenarnya dia suka santai. Kita santaikan dia. Okey, tak apa. Bos, okey bos, saya buatkan. Relaxlah bos. Mana santaikan dia. Ataupun dia perlu kuning. Perlu kuning maknanya dia perlu orang uruskan dia. Ingat tak kelas yang lepas? Jadi kalau tak ingat, saya ulangkan balik. Kuadran kita punya emosi tu, okey, apa yang orang tunjuk? Contoh, katakan orang tunjuk biru pula. Orang tunjuk orang suka gurau-gurau apa semua ni, biasanya dia perlukan apa? Kalau dia jaga hati. Okey. Merah dan juga hijau. Dia merah ataupun hijau. Maknanya orang suka gurau, dia perlukan direction. Merah ni tak semestinya cakap longkang, maknanya direction. Ataupun perlu hijau biasanya. Okey. Orang kalau dia tunjuk kuning biasanya dia perlu apa? Merah dan juga hijau. Merah dan hijau. Orang hijau? Kalau hijau dia perlukan kuning dan juga biru. Kuning dan juga biru. Nampaknya dah sebagai wakil kepada semua pendengar-pendengar dah makin mahir dah tu. Alhamdulillah. Jadi maknanya, jadi balik pada soalan tadi, dia tak tahan merah, tengok. Maksudnya apakah yang orang tu perlu dari sudut emosi dia. Sebab emosi ada dua dimensi. Satu apa yang kita tunjuk, satu apa yang kita perlu. Yang perlu tu boleh spot dengan apa yang kita tunjuk di sebelah-sebelah dia tu. Kebiasaannya. Wallahualam. Baik, kita ada satu soalan. Masa agak terbatas Ustaz. Kita ada satu soalan saya kira untuk bersama dengan rakan pendengar. Kita ada Siti Zuraida Ibrahim tanyakan soalan, kata, Assalamualaikum Ustaz, kata biasanya berapa lama masa yang digunakan untuk sampai kepada level bijaksana ataupun level pandai dan mempunyai firasat yang tepat ni Ustaz? Firasat yang tepat. Okey. Bila salinkan apa yang disebut ni maknanya dalam bijaksana tu. Okey. Bila kita pandai, kemudian kita ada pengalaman. Okey. Pengalaman ni kena bentuk sampai kita faham. Maknanya nak ceritanya paling kurang 20 permasalahan. Okey, contoh gini. Contoh, kita belajar ilmu bisnes. Kita pandai untuk berbisnes. Okey. Pengalaman bisnes paling kurang ada 20 masalah yang kita paling kurang 20 masalah yang kita faham. Oh, bisnes, aku belajar bisnes tak bayar cukai, kena kejar dengan LHDN. Aduh, lah tak bayar kena beli SP, kena kejar dengan SP. Kenapa tak dia belajar? Nampak tak? Bermula permasalahan-permasalahan itu yang kita perlu belajar. Contoh okey. Jadi sejauh mana masa tu diperlukan, sejauh mana tadi, macam mana cara dapat ilmu 3 cara, macam mana cara dapat pengalaman 3 cara tadi kan. Sama ada kita lalui terantuk dinding bengkak-bengkak macam ini, ataupun jumpalah orang yang berpengalaman, bersilaturahim dengan dia. Bersilaturahim tu sama ada ambil kursus, jumpa ziarah, bersuhbah ni mana buat kawan. Maknanya kita dah belajar dekat universiti degree bisnes, pergi praktikal dengan betul-betul orang yang bisnes ni. Oh macam ni kan. Jadi sejauh mana kita nak masa diperlukan, dia tak ada satu spesifik masa. Sejauh mana kita dapat bangkitkan ilmu dalam 3 cara tadi paling kurang, dan juga pengalaman dalam 3 cara tadi paling kurang. Masya-Allah. Terima kasih banyak Ustaz. Banyak ilmu hari ni kita kutip satu-satu. Insya-Allah mudah-mudahan kita boleh amalkan secara baik. Ustaz, kita sampai hujung Ustaz, sedikit kesimpulan dan kita tutup dengan doa. Silakan Ustaz.
Okay, baik kakak tuan sekalian, kita sambung nanti minggu depan tajuk ni, siri kedua, mana pengurusan emosi, apa tu pandai, cerdik dan juga bijaksana. InsyaAllah kita kumpul soalan-soalan lagi nanti kita tanya minggu depan insyaAllah. Okey, kesimpulan dia, bimbang kakak tuan-tuan sekalian ya. Kita dah belajar pada hampir setahun mengenai pengurusan emosi. Kita dah ada ilmu kan, yang kita mungkin malu nak mengaku kita pandai, supaya tak rasa sombong. Tapi kita kena ingat, Allah bagi ilmu tu satu rezeki. Dia Allah sebut tak sama orang yang ada ilmu dengan orang yang tidak ada ilmu. Allah sebut dalam Quran itu, la yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun. Jadi kita syukur Allah bagi kita ilmu, ada peluang kita dengar. Ada orang cari radio Hakim setiap Isnin tak jumpa kan. Ada orang mana tengok, jadi maknanya kita pergi FB, pergi YouTube, jumpa insyaAllah. Bagi FB, Hakim dan juga YouTube dia ulangan dia. Ada orang tak jumpa tau. Jadi setiap kali orang tanya, bila ulangan Setiap kali kalau kita upload kan, ada tanya tu kan. Jadi maknanya rezeki kita dapat sama-sama, ada ilmu. Sekarang masa dah hujung tahun, kita nak praktikalkan kan, untuk kita dapat kecerdikan emosi itu. Dan untuk mendapat kebijaksanaan, mana gabungkan antara cerdik dan pandai tadi, kita akan dapat kebijaksanaan. Dalam bahasa Arab, kebijaksanaan dia panggil hikmah. Dan apa kata Allah Subhanahu Wa Taala? Wa may yu'tal hikmah faqad utiya khairan katsira. Siapa yang Allah bagi hikmah atau kebijaksanaan akan diberi kepadanya kebaikan yang banyak. Kebaikan yang banyak. Khairan katsira. Maknanya dia dapat kebaikan banyak. Dan setinggi-tinggi kebijaksanaan, bukan semata-mata yang kita usahakan, bukan semata-mata kita dapat ilmu dan pengalaman tu, tapi apabila dibantu pula oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan cara kita bertakwa kepada Allah. Jaga takwa kepada Allah, Allah bagilah kefahaman yang di luar orang lain. Mana sama-sama usaha, sama-sama dengan personal di Zahra, sama-sama tes 500 orang, tapi maknanya kita jaga semayang, jaga doa kita dapat kefahaman yang lebih lagi daripada kawan-kawan yang lain yang mungkin mana hubungan dengan Allah tidak jaga ataupun kurang sikit kan. Maknanya itu akhirnya Allah sebut wattaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwa kamu kepada Allah, maka Allah akan bagi kamu ilmu. Allah tu sesungguhnya Allah setiap satu maha mengetahui. Wallahu a'lam. Terima kasih banyak Ustaz. Kita tutup dengan doa Ustaz, silakan. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman nafi'a. Ya Allah, ya Tuhan kami, kurniakan kepada kami ilmu yang bermanfaat ya Allah, dan berikanlah manfaat kepada ilmu yang kami pelajari ya Allah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa limuallimina wa zawil huquqi alaina. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا منكم تقبل يا كريم. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustaz untuk perkongsian pada hari ini. Bertemu lagi kita pada minggu depan insya-Allah. Selamat bermusafir Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dan untuk anda rakan pendengar, teruskan kesetiaan bersama kami tentunya hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Sentiasa bersama berkongsi info terkini. Pastinya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Mata hati dua kekasih, itu nama diberi, ku amat cintai, janjiku akhir nyawa ini. Tanda beli
balasan cinta, derai air matanya, dilepaskan kasih ibu ayah. Tiada ganti kasih ibu ayah, akan bawamu cinta layari hidup kita, pindah menuju ke jalan surga. Kasihlah dunia, ku berjanji cinta, ini ku bawa mati kau, kurniaan ilahi, cintamu yang penuh berarti. Laduni anugerah ilahi, cahaya sinari hidup ini, hadir seperti mimpi, cintaku kau miliki, kasih linanganlah dunia. Ganti kasih ibu ayah, akan ku bawamu cinta, layari hidup kita, pindah menuju ke jalan surga. Kasihlah dunia, ku berjanji, cinta ini ku bawa mati, kan kurnia ilahi, cintamu yang penuh berarti. Pindah menuju ke jalan surga. Kasihlah dunia, ku berjanji cinta, ini ku bawa mati kau, kurniaan ilahi, cintamu yang penuh berarti. Ika, jom makan, aku belanja. Jom. Tapi jom. Aku nak beli Wildan Fresh. Wildan Fresh, apa tu? Wildan Fresh, susu kambing segar UHT pertama keluaran Wildan. Diperbuat daripada 100% susu kambing segar. Ni aku dah pun cari laman web Wildan. Menarik. Wildan Fresh ni tanpa sebarang gula dan bahan pengawet, kaya dengan khasiat omega 3 dan 6 pula tu. Kan? Yang penting Wildan Fresh ni tak rasa hamis kambing pun. Packaging Wildan Fresh ni pun comel, mudah dibawa dan diminum di mana-mana. Dapatkan sekarang, hubungi 019-965-3166 atau layari website wildan.com.my. Nah, yang ni aku belanja kau. Macam ni, hari-hari nak Wildan Fresh. Segarnya. Anda nak wangi? Bliss ada pewangi badan terbaru yang sangat wangi, selamat dan bau yang berpanjangan. Wangian inspirasi, harga berpatutan, ada sijil halal JAKIM dan ada 20 bauan pilihan. Beli sekarang. Anda berpeluang memenangi hadiah imbas dan menang bernilai sehingga RM50,000 dalam peraduan wangi dan menang Bliss. Layari Facebook Bliss by Rainbow atau WhatsApp 0154185325 untuk pertanyaan sekarang. Ayo bersama-sama dalam infak pembinaan Masjid Kampung Sungai Pusu Gombak. Percayalah, sesungguhnya tidak akan berkurang harta dengan melakukan sedekah. Anda terus boleh berinfak melalui laman sesawang masjidsungaipusu.com atau ke akaun Bank Islam 1416-2011-000520. Jom infak. Kita tahu kos sara hidup semakin meningkat, tapi pendapatan tetap sama.
Takkan nak bergantung kepada gaji saja. Orang yang bijak akan melabur untuk peluang menjana pulangan pelaburan. Di PMB Investment, pelaburan minima hanya RM100. Dapatkan rundingan percuma mengenai pelaburan unit amanah patuh syariah. Hubungi 03-4145-3909 atau layari pmbinvestment.com.my. PMB Investment, pengurus unit amanah patuh syariah. Pengalaman kami, keyakinan anda. Permohonan adalah dipelau daripada warga negara Malaysia yang berkelayakan untuk mengisi jawatan pembantu teknik penyiaran grade JA29 di Institut Kefahaman Islam Malaysia. Calon-calon hendaklah warga negara Malaysia yang berumur tidak kurang daripada 23 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan, mempunyai sijil atau diploma dalam bidang kejuruteraan elektronik, komunikasi atau komputer atau teknologi komputer rangkaian yang diiktiraf oleh IKIM daripada politeknik tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya. Calon perlu bersedia untuk bekerja mengikut shift. Calon juga perlu bersedia untuk bekerja di luar kawasan. Antara bidang tugas dan tanggungjawab utama, memastikan radio IKIM bersiaran dengan kualiti yang tinggi secara berterusan, melaksanakan kerja-kerja perbaikan dan pemulihan dengan segera, terutamanya apabila melibatkan situasi downtime, melaksanakan kerja-kerja troubleshooting terhadap sistem otomasi radio, rangkaian, peralatan radio dan infrastruktur yang berkaitan, serta memberikan sokongan teknikal kepada unit-unit lain di bahagian radio serta unit-unit yang berkaitan. Kemukakan permohonan anda kepada Unit Modal Insan Institut Kefahaman Islam Malaysia sebelum atau pada 15 Disember 2022. Kota Baru 89.8 FM. Maha suci dan